الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله ثم الحمد لله. Pada petang ini dapat kita sambung kuliah kita. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 39. Da'watul qabail ila ad-din. Mengajak kabilah-kabilah kepada agama Islam. Zalla ar-rasul 10 sanawatin yad'u Quraisyan ila ad-din bil-lin war-rifqi. Baginda menyeru kaum Quraisy kepada agama Islam dengan lemah lembut selama 10 tahun. Falamma ra'a shiddata 'inadihim wa ta'assubihim 'alayhi wa man'ihim nashr ad-din kharaja fi as-sanati al-hadiyah 'ashrata min an-nubuwah ila al-qabail fi aswaqihim. Setelah melihat sikap Quraisy yang degil, ta'assub dan menghalang penyebaran dakwah, maka pada tahun ke-11 kenabian, baginda keluar bertemu kabilah-kabilah Arab di pasar-pasar mereka. وصار يدعونهم إلى الدين فكان منهم من يرد ردا قبيحا ومنهم من يرد ردا حسنا. Baginda menyeru mereka kepada agama Islam. Ada yang menolak seruan itu dengan cara yang keji, ada juga yang menolak dengan kata-kata yang sopan. Nabi masuk pasar-pasar, tempat-tempat perniagaan mereka. Macam ada pasar tahunan, expo. Ada tempat nama Suq Ukaz. Di situ ada pertandingan syair, macam expo lah. Tempat orang berniaga yang sangat luas. Jadi Nabi mengambil kesempatan manusia berkumpul di expo perniagaan ini untuk Nabi menyatakan, menerangkan agama Islam. Begitu juga musim haji. Rasulullah akan pergi ke kemah-kemah
di Mina, di Muzdalifah, Nabi akan bagi taklimat tentang agama Islam. Fakana min aqbahihim raddan Banu Hanifah, jama'atu Musailimah al-Kadzab. Bani Hanifah yang merupakan kumpulan Musailimah al-Kadzab ialah golongan yang paling keji menolak seruan itu. Ini kabilah mereka yang tinggal di Yamamah. Orang Arab yang tinggal di Yamamah, ketua mereka nama Musailimah. Panggil dia Musailimah Rahmanul Yamamah. Tapi Nabi tukar gelaran dia kepada Musailimah Al-Kadzab. Bukan Musailamah. Nama dia yang betul Musailimah. Al-Kadzab tu gelaran yang banyak menipu. Dia mutanabbi, mengaku, mendakwa kata dia juga Nabi. Bad'ul Ansar, Bad'u Islamil Ansar. Orang Ansar, penduduk Madinah lah orang Ansar. Ansar ni makna penolong-penolong. Jamak Nasir. Nasirun, Nasirani, Ansar. Jamak taksir. Penolong-penolong. Mereka ni orang Madinah. Orang Madinah juga dipanggil Madani. Madani, penduduk Madinah. Daripada perkataan Madinah itulah munculnya perkataan tamadun. Masyarakat Madani. Masyarakat yang bertamadun. Itu asal daripada perkataan Madinah. Orang Ansar mula memeluk Islam. Mereka datang buat haji. Jumpa Nabi di Mina. Beberapa orang Madinah jumpa Nabi di Mina. Dekat Aqabah. Kan ada Jamratul Wusta, tempat lontar, Jamratul Sughra, Jamratul Wusta, yang satu lagi Jamratul Aqabah. Mereka masuk Islam dekat tempat lontar yang nama Aqabah itu. Tempat mereka bertemu Nabi dibina sebuah masjid nama Masjid Aqabah. Nama Masjid Aqabah. Di kawasan Mina tu sampai sekarang ada Masjid Aqabah, tempat orang Madinah bertemu Nabi, berjanji taat setia dengan Nabi, memeluk Islam. Ada sekarang pun ada Masjid Aqabah, tapi masjid itu tak aktif. Tak dilakukan salat berjemaah, sekadar dibina tempat kenangan Nabi bertemu orang Madinah. Disitulah bermulanya Islam penduduk Madinah, yang kemudiannya nanti mereka menjemput Nabi untuk tinggal bersama mereka di Madinah, iaitu peristiwa hijrah. Fi sanati hadiyata asyarata qadima Makkah sittatu nafarin min Arabi Yathrib lil hajj. Pada tahun ke-11, 6 kumpulan dari kalangan Arab Yathrib datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Dulu namanya Yathrib. Lepas Nabi hijrah nanti, Nabi tukar nama kepada Madinah, Bandaraya. Yathrib ni makna dia tak elok. Dendam. Dendam Yathrib. Jadi Nabi tukar daripada nama kampung Dendam kepada Madinah Al-Munawwarah, Bandaraya yang bercahaya. Nabi suka tukar kalau tak elok nama orang pun Nabi tukar. Ada isteri Nabi nama Barrah. Barrah ni perempuan yang terlampau-lampau baik. Nama kalau baik melampau pun tak elok juga. Over panggil kan. Barrah makna terlampau-lampau baik. Nabi tukar bukan Barrah. Tukar nama kamu jadi Juwairiyah, hamba kecil. Karena sebelum dia berkahwin dengan Nabi, dia ditawan menjadi hamba. Kemudian Nabi beli dan Nabi bebaskan dia. Juwairiyah binti Harith, yang asal namanya Barrah. Barrah ni daripada maksud dia perempuan yang terlampau-lampau baik. Jadi makna dia tu tak apa elok.
Nama makna jahat pun tak elok, nama makna baik terlampau-lampau pun tak bagus juga. Tukar nama. Yathrib ni Nabi tukar setelah Nabi sampai Madinah nanti, Nabi tak bagi orang panggil Yathrib dah. Kalau nak panggil Madinah, ataupun panggil Taibah, ataupun panggil Tabah, nama baru. Nama Sayyidina Abu Hurairah dulu nama dia Abdul Syams. Abdu Syams, hamba matahari. Nabi tukar namanya kepada Abdur Rahman, hamba Tuhan yang Maha Pemurah. Fada'ahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam wa ila muawanatihi fi tablighi risalati rabbih. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada Islam dan meminta mereka membantunya dalam menyampaikan risalah Tuhan. Fa'aminu bihi wa saddaquhu wa qalu fima bainahum wallahi innahu an-nabi alladhi ta'iduna bihi al-yahud fala yasbiquna ilayhi. Kesemua mereka beriman dan mempercayai kata-kata baginda. Mereka berkata sesama sendiri, demi Allah, sesungguhnya dia adalah Nabi yang orang Yahudi janjikan kepada kita. Jangan sampai mereka mendahului kita kepadanya. Di Madinah, orang-orang Yahudi Madinah memang sudah lama bercakap-cakap menunggu Nabi akhir zaman. Jadi, itu orang Yahudi Madinah. Penduduk Arab Madinah, peribumi Madinah, mereka duk dengar lama dah daripada mulut Yahudi. Rupanya inilah Nabi akhir zaman yang disembang-sembangkan, dicakap-cakapkan oleh para Yahudi. Cuma Yahudi nanti mereka tak terima Nabi pula pasal mereka duk sangka Nabi akhir zaman ni bangsa mereka. Rupa-rupanya bukan, bangsa Arab. Tahu dah. Tahu lebih awal. Tapi mereka menentang Nabi. Walamma raja'u ila biladihim dhakaru liqawmihim dhikra ar-rasul wa da'awhum ila al-islam. Fantashara dhikruhu sallallahu alaihi wasallam fil mudun. Mudun ni jamak Madinah. Madinah satu bandaraya, mudun beberapa bandaraya. Bandar-bandar. Wa hadha bad'u islami Arabi Yathrib. Selepas kumpulan ini pulang ke Yathrib, mereka bercerita kepada kaum mereka perihal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajak kaum mereka kepada Islam. Lalu tersebarlah berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di bandar-bandar, dan ini merupakan permulaan Islam bagi orang Arab Yathrib. Bai'atul Aqabah al-Ula, perjanjian Aqabah pertama. Yang tadi itu mereka berjumpa Nabi di pasar. Mereka main meniaga atau main beli, jumpa Nabi 6 orang. 6 orang ni, nama tokoh ketua 6 orang ni, yang mula-mula masuk Islam ni, nama dia As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Dia ketua, dia mutawif lah. Dia ketua rombongan. Nama dia Sayyiduna As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu, yang bawa yang dalam 6 ni ketua dia Sayyidina As'ad. Dia lah manusia pertama yang masuk Islam. Kemudian berikutnya musim haji dia bawa grup. Macam kita duk bawa orang pergi umrah lah, bawa jemaah. Dia bawa lagi, dan dia set masa dan tempat untuk mereka ni, anak-anak jemaah dia, bertemu Rasulullah, iaitu di kawasan Mina, Aqabah. Okey, berlakulah perjanjian bai'ah, janji taat setia, janji untuk taat dan setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kawasan Mina, Aqabah, tempat melontar batu. Dinamakan Bai'atul Aqabah al-Ula. Perjanjian Aqabah kali pertama. Fi tsanati tsaniyati asyrata qadima 12 rajulan min Arabil Madinah.
Fi tsanati atsaniyati asyrata. Shin tu sukun. Asyrata. Pada tahun ke-12. 12 orang lelaki, semua lelaki, dari Arab Yathrib datang ke Mekah. Dia bawa mai 12 orang. Fajtama'u bir-Rasul sallallahu alaihi wasallam 'inda al-'Aqabah al-ula. Wa bay'u 'ala al-Islam bi syurutin. Mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Aqabah yang pertama, mana kali pertama. Nanti jumpa lagi di Aqabah. Dan berbaiat atas agama Islam dengan beberapa syarat, buat perjanjian. Antara syaratnya, ala alla yushriku billahi syai'a wa la yaznu wa la yaqtulu awladahum wa la ya'tu bi buhtani yaftarunahu baina aydihim wa arjulihim wa la ya'su fi ma'ruf fa in awfu falahumul jannah wa in asabu min dhalika syai'a fa amruhum ila Allah in syaa ghafara wa in syaa 'adzaba. Mereka berbai'ah untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, janji, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak sengaja mengada-ngadakan fitnah di antara tangan dan kaki mereka seperti sumpah palsu, dan tidak mengingkari dalam perkara kebaikan. Tak menderhakai. Sekiranya mereka melaksanakannya, ni janji-janji ni, maka mereka akan mendapat syurga. Sekiranya mereka melakukan penyelewengan terhadap mana-mana perkara yang dibai'ahkan, maka perkara tersebut terserah kepada Allah. Sama ada Allah mengampuni atau menyiksanya. Ini mana bai'ah, janji lah. Buat perjanjian atas nama Allah. Walamma raja'u ila biladihim arsala ma'ahumur rasul man yu'allimuhumul islam wa yufaqihuhum fid din fantashara al-islam bisababihim hatta lam yabqa baitun min buyutil muslimin illa wa fihi dhikrul islam. Rasulullah mengutuskan seorang utusan untuk pulang bersama mereka ke negara mereka. Ni pun 12 orang ni nak balik. Dan nak balik, Nabi hantar seorang guru, wakil Nabi, duta Nabi untuk sama-sama pergi ke Madinah. Utusan itu, ni nama dia Sayyidina Mus'ab bin Umair, yang digelar Al-Muqri. Muqri daripada qara'a yaqra'u, aqra'a yuqri'u, muqri. Aqra'a yuqri'u fahuwa muqri, yang membacakan. Dia akan mengajar mereka Quran, tafsir, mendidik adab, akhlak kepada mereka. Wakil Nabi. Sayyidina Mus'ab bin Umair, anak orang kaya. Tapi dia sanggup tinggalkan kekayaan demi bersama dengan perjuangan Nabi. Berkorban. Mak dia potong allowance. Mak dia tak bagi duit dekat dia. Anak orang kaya. Sanggup susah demi membantu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair ini meninggal demi mempertahankan Nabi dalam peperangan Uhud. Dia meninggal jatuh kepalanya di atas ribaan Nabi. Ada orang yang tak kenal, orang ingat dialah Nabi. Sehingga disebarkan berita palsu, Muhammad telah mati dibunuh. Itulah Sayyidina Mus'ab bin Umair jatuh atas ribaan Nabi, meninggal dunia syahid, nafas terakhir atas ribaan Nabi radhiyallahu anhu wa ardah. Bila dia mati nanti dalam perang Uhud, tidak ada kain untuk dikafankan. Di rumah dia pergi cari, tak ada kain. Kain selimut pun tak ada. Ada kain selimut kecil sangat. Tak muat, tak celus. Tak muat lah, tak celus. Bila ditutup bahagian kepala nampak kaki. Kalau tutup bahagian kaki nampak kepala. Nabi kata tutup bahagian kepala, kakinya yang terdedah ditutup dengan rumput izkhir. Ada satu daun yang lebar. Kalau kita ni daun apa? Daun keladi macam tu lah.
Daun yang lebar ni diselimut kakinya dengan daun saja. Anak orang kaya, latar belakang keluarga yang senang, tapi berkorban, sanggup susah demi nak bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair yang digelar Al-Muqri bertugas mengajar tentang Islam dan memberi kefahaman agama. Maka Islam terus tersebar disebabkan mereka ini, sehingga tidak ada satu rumah pun di Madinah melainkan terdapat padanya perbincangan mengenai Islam. Islam ni disembang-sembang di setiap rumah. Madinah tu tiap-tiap rumah dah mula sembang tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang ajaran baru, tentang kebaikan-kebaikan agama Islam. Jadi sebelum Nabi pergi Madinah, 2 tahun sebelum Nabi pergi Madinah, Nabi dah hantar orang Nabi untuk buat kerja sana. Pergi bersiap, pergi tebas bagi cerah dulu, nanti Nabi pergi senang. Mudah untuk Nabi. Al-Aqabah Al-Thaniyah, perjanjian Aqabah kedua. Fi sanati thalithati asyrata. Syin tu sukun. Asyrata minan nubuwah. Wafada ala rasul 73 rajulan. Wa imra'atani min Arabil Madinah. Pada tahun ke-13 kenabian, 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan Madinah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ni yang jadi ketua ni As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Fabaya'u ar-rasul 'inda al-'aqabah ats-tsaniyah 'ala an ya'budu Allah wa la yushriku bihi syai'a wa an yamna'u ar-rasul idza hajara ilaihim. Mereka berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Aqabah yang kedua, manakala yang kedua, atas perjanjian menyembah Allah dan tidak akan mensyirikkannya dengan sesuatu, dan mereka akan menjadi pembela Rasulullah. Ini yang paling penting sekali. Janji nak bela Rasulullah apabila baginda berhijrah ke sana nanti. Ini pun ajak, ni pun minta Nabi mai tempat ni pun. Nabi kata belum diizinkan. Ni pun ajak Nabi. Ni pun ambil berat tentang keselamatan Nabi. Maka mereka semua berbai'ah. Hak laki ni salam, hak perempuan tak salam. Hak laki salam dengan Nabi, bercakap, Rasulullah datanglah ke Madinah. Kami akan jaga Rasulullah, keselamatan Rasulullah dalam jagaan kami. Kami akan bela Rasulullah, kami akan bantu Rasulullah. Mai. Pakak-pakak semawa kita panggil, pakak-pakak jemput Nabi seorang demi seorang. Semualah 73 orang lelaki ni berbai'ah dengan cara berjambat tangan seorang demi seorang. Adapun bai'atun nisa, orang perempuan taklah, mereka sekadar cakap, tidak bersalam dengan Nabi. Walaupun peristiwa ni satu peristiwa yang sangat penting, perjanjian ni sangat penting dalam sejarah. Walaupun penting, Nabi tak salam dengan orang perempuan. Boleh saja kalau Nabi nak salam sebab benda penting, tak salam. Boleh saja kalau Nabi nak berlapik, tak lapik, tak salam. Bai'ah dengan muslimat hanya dengan mulut, tanpa ada sebarang sentuhan. Daripada situ, ulama-ulama kita sangat mengambil berat tak boleh salam dengan orang perempuan walaupun berlapik, walaupun MOU macam mana sekalipun. Nabi MOU yang sangat penting, bai'ah ini pun Nabi tidak bersalaman dengan wanita. Baik. ثم أخرجوا 12 نقيبا منهم فقال لهم الرسول أنتم وكلاء على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي. Kemudian mereka melantik 12 orang naqib. Naqib ni apa? Yang memimpin usrah. Buat pertemuan, buat perjumpaan di rumah-rumah ni, jamu makan sikit, baca Quran, baca sirah, orang panggil usrah. Yang mengetuai usrah tu namanya naqib. Naqib. Kalau ramai dipanggil nuqaba. Dalam itu Nabi mencadangkan untuk memilih
Ramai 73 tu, pilih 12 orang. Mereka ni akan jadi naqib, mereka ni akan buat usrah. Baca Yasin ke, baca Quran ke, selawat ke. Jadi hidupkan amalan usrah kekeluargaan. Member berkawan ni pindah-pindah. Hari ni ke rumah dia ni, minggu depan rumah ni pula, minggu depan rumah ni pula. Bertemu untuk iman dan zikir. Bertemu untuk memikirkan hala tuju dakwah. Ini penting. Nabi suruh buat pelantikan, saya tak ingatlah nama, tapi ada 12 orang lah yang dilantik menjadi naqib usrah. Naqib usrah. Baginda bersabda, kamu adalah wakil dan penjamin kepada kaum kamu, sebagaimana jaminan golongan Hawariyun yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Hawariyun ni pengikut setia Nabi Isa. Ada 12 orang juga Hawariyun. Ada yang kata 11, ada yang kata 12. Mereka berjanji dengan Nabi Isa, nahnu ansarullah. Kami akan bantu tolong agama Allah. Jadi Nabi kata kepada 12 orang naqib ni, hampa kena berjanji untuk jadi seperti Hawariyun yang berjanji kepada Nabi Isa. Nahnu ansarullah. Kami ansar. Kami penolong, pembantu, pembela agama Allah. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku adalah penjamin kepada kaumku. Aku akan jamin semua. Hampa 12, hampa jaga kumpulan masing-masing. Jaga usrah masing-masing. Aku jaga semua kaumku, yakni semua umatku. Itu cara Nabi buatlah. Dan akan dipantau 12 naqib ini, yang memantaunya ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair jadi ketua lah. Dia jadi qaid lah, jadi ketua. Jadi kumpulan-kumpulan kecil ni dipanggil usrah. Kalau satu usrah tu 10, makna 12 orang dah ada 120 orang. Yang betul-betul mantap iman. Yang betul-betul ada fikrah Islam. Yang betul-betul mengaji Islam. Yang betul-betul fikir untuk dakwah. Sanggup korbankan kepentingan diri untuk Islam. Begitu sekali. Ada 12 kumpulan, 120 orang yang betul-betul mantap. Nanti dia akan pecah lagi. Dia akan jadi guru kepada orang lain. Dia akan jadi naqib lagi. Pecah lagi. Allahu Akbar. Perancangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'u ila al-Madinah. Kemudian mereka terus pulang ke Madinah. Fantashara al-Islamu fiha. Dan Islam berkembang lebih pesat. Akthar minal marratil ula. Islam berkembang lebih pesat dari bai'ah Aqabah kali pertama. Janjian kali pertama tu untuk personal lah. Untuk diri masing-masing. Tidak mau berzina. Tidak mau syirik Allah. Tak mau bunuh anak. Tak mau fitnah orang. Tak mau buat maksiat. Kan? Itu untuk diri sendiri. Yang ni lebih sistematik lagi. Nabi lantik, Nabi bagi amanah, Nabi bagi mandat, bagi tanggungjawab kepada 12 orang naqib yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mesyuarat itu. Dan mereka ni menanggung risalah. Mereka ni menanggung tanggungjawab itu, komitmen betul-betul. Ajak Quran, ajak hadis, penekanan akhlak, zikir. Masing-masing jaga anak-anak usrah masing-masing, jaga elok-elok. Mantapkan akidah mereka, akhlak mereka. Jadi benda ni berkembang. Orang Madinah, Allah takdirkan itulah sunnatullah. Nabi, orang Mekah tak mau kat Nabi. Orang lain yang mau. Terpaksa hijrah, terpaksa berpindah. Jadi sunnatullah. Kadang-kadang kita ni orang tempatan tak mau. Tak menghargai orang luar yang nak mengaji. Orang tempatan tak mau mengaji. Kita buat pengajian, orang tempatan tak mai. Kalau kita jumpa di kedai kopi kan, dia berkata, ustaz mengajak. Kami dengar, duduk rumah pun dengar. Mikrofon kuat, speaker kuat. Kami duduk rumah pun dengar, tak payah pi pun tak apa. Begitu sekali. Orang keliling kadang-kadang tidak menghargai orang jauh-jauh yang nak. Itulah, Nabi-Nabi lain pun macam tu. Nabi Muhammad orang Mekah. Keistimewaan berada di Mekah, ada Kaabah, ada Zamzam, ada Masjidil Haram. Tapi tempat sendiri dia macam bagi tok bomo kampung. Tok bomo kampung, orang luar mai cari. Orang kampung buat tak peduli. Baik.
Ni dah dekat nak hijrah dah. Kemudian Allah izinkan, secara umum Allah izinkan hijrah ke Madinah. Setelah dah ready, penduduk Madinah pun dah betul-betul bersedia menerima Nabi. Dah betul-betul bersedia, Allah izinkan hijrah. Tapi Nabi tak hijrah lagi. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi dulu. Nabi menunggu arahan khusus. Jadi arahan umum, orang-orang Islam boleh berhijrah. Itu arahan umum. Nabi nak arahan khusus. Nabi hijrah agak lewat bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hijratul muslimin ilal Madinah. Muslimin, orang-orang Islam berhijrah ke Madinah. Lama alimat Quraisy bintisharil Islam fil Madinah, syaddaqatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Quraisy mendapat maklumat tentang Islam berkembang pesat di Madinah. Lalu mereka meningkatkan lagi siksaan ke atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahum bil hijrah ila al-Madinah wal lihaq bi ikhwanihim al-Ansar. Rasulullah mengarahkan mereka berhijrah ke Madinah supaya dapat menjalani kehidupan bersama saudara mereka kaum Ansar. Fakharaju min Makkah khufyatan khaufan min an tamna'ahum Quraisyun min al-hijrah. Para sahabat keluar dari Mekah secara sembunyi-sembunyi kerana takut Quraisy menyekat mereka dari berhijrah. Wa arada Abu Bakrin an yuhajira famana'ahu ar-rasul fabaqiya ma'ahu bi Makkah. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ingin berhijrah seperti orang lain, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan meminta beliau tinggal bersama baginda di Mekah. Karena Nabi nak Allah mengizinkan Nabi berhijrah dan Nabi nak Sayyidina Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti takat ni dulu sampai ke peringkat last ni. Kaum Quraisy sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke pangkat ni, sampai ke tahap ini barulah Allah memberi keizinan khas, arahan khas supaya Rasulullah berhijrah. Ini pun berbincang di Darun Nadwah. Butiran mesyuarat mereka didedahkan. Keputusan mesyuarat pun didedahkan. Apa ni pun nak bincang, agenda mesyuarat pun didedahkan kepada Nabi. Keputusan mesyuarat pun diberitahu Nabi. Maka Nabi sangat-sangat dalam keadaan yang tidak selamat. Maka Allah menyuruh Nabi keluar segera. Malam itu, malam yang mereka nak bunuh Rasulullah, malam itulah Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari bumi Mekah dengan lelehan air mata kerana Nabi tak sanggup meninggalkan Masjidil Haram, Kaabah. Kaulah Mekah bumi sebaik-baik bumi yang aku kasihi. Kalau bukan kerana kaumku mengeluarkanku, aku tidak akan keluar. Nabi meluahkan rasa Nabi ketika memandang Kaabah buat kali yang terakhir sebelum Nabi bergerak ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika itu Nabi teringat kembali perkataan Waraqah bin Naufal, yang mana Nabi dipeluk Jibril. Sayyidatina Khadijah bawa pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Nabi teringat balik perkataan Waraqah bin Naufal, satu hari nanti kamu akan diusir keluar dari Mekah, bumi yang kamu sayang. Apa yang Waraqah cakap itu rupa-rupanya benar-benar berlaku. Waktu Waraqah bin Naufal cakap, dulu Nabi pun heran. Nabi tanya Waraqah, awa mukhrijiyahum, adakah mereka akan mengusir saya keluar? Nabi macam tak percaya sebab ketika itu Nabi disayangi. Sebelum Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi dikasihi, disayangi. Takkanlah, itulah bahasa kita. Nabi biar betul awa mukhrijiyahum, mereka akan mengeluarkan saya. Biar betul. Jadi Waraqah bin Naufal kata,
Saddiqni, percayalah cakapku. Saddiqni, percayalah cakapku. Satu hari nanti kau tunggulah nasib kau akan dihalau keluar. Tak keluar kena bunuh. Orang tak suka kat kau. Semua nabi-nabi begitu. Sebelum jadi nabi, disayangi, dikasihi. Bila dah jadi nabi, diusir, dihalau, dihina. Untuk keselamatan, untuk masa depan dakwah. Bukan nabi pengecut. Untuk masa depan dakwah. Nabi umur 53. Nabi masih ada lagi 10 tahun untuk cukup 63. Untuk masa depan dakwah, Nabi terpaksa meninggalkan rumah, tanah, segala-galanya Nabi tinggalkan. Terpaksa pergi ke tempat yang baru, iaitu Madinah Al-Munawwarah. Maka kita pun kalau kita pergi Mekah, kita ziarahlah Madinah. Siapa buat haji tapi tak ziarah Nabi, dia kurang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh perjalanan, naik unta, kita naik bas pun kita tengok Allah. 6 jam naik bas, tak ada apa, kering, kontang, gersang, padang pasir. Kalau kita pergi musim panas, Allah panas. Ada seorang anak jemaah saya ni yang buat umrah atas bas, tak henti-henti dia duduk sebut Allah. Dia duduk tengok tingkatan, dia duduk sebut Allah. Saya tanya dia, pasal apa pak cik? Dia kata, yalah, tak ada apa ni, padang pasir. Macam mana Nabi mai ni, susah lah, terang nak sampai. Allah, susah payah lah. Dengan orang kejar, dengan orang nak bunuh, dengan orang ligan kat belakang. Allah, jauh lah, jauh. Naik bas 6 jam tuan-tuan. Nabi bermalam. Hampir 2 minggu lah, 2 minggu. Nabi keluar Ahad malam Isnin, Nabi sampai hari Isnin. 2 minggu, 14 hari atau 15 hari perjalanan menuju ke Madinah Ar-Rasul, Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita. Ramai ada dah 2-3 orang sahabat ni yang mana menguruskan CEO syarikat umrah. Kawan-kawan saya sendiri pun dah sampai ke Mekah. Geram tengok ni pak. Buat umrah, cukur rambut, botak kepala. Hai, geram kita tengok. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk sampai ke bumi Mekah dan Madinah. InsyaAllah. Kemudian kita pergi tu dengan semangat. Kita pergi dengan kefahaman. Kita lalui fatrah Makkiyah, sejarah hidup Nabi di Mekah. Dan mulai besok pagi kita akan masuk sejarah baru di kota Madinah. Hijrah Rasul ke Madinah. Kalau kita dapat khatamkan sirah An-Nabawiyah, kita bawa roh dan jasad kita yang benar-benar faham erti perjuangan Nabi, kita sampai ke Mekah dan Madinah, pasti mengalir air mata kita mengenangkan betapa susah payahnya Nabi kita dan para sahabat memperjuangkan agama ini. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.